Sejak dahulu lagi, persoalan tentang kegelisahan jiwa dan ketenangan hidup telah menjadi tumpuan utama manusia. Dalam dunia Islam, persoalan ini tidak dibiarkan tanpa panduan. Dalam surah Ahzab ayat ke-28 yang bermaksud, yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah, menyati Allah. Ketahuilah dengan zikrullah itu, tenang tenteramlah hati manusia. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, telah mengupas rahsia jiwa manusia dan jalan menuju ketenangan melalui ilmu, iman dan pengujian diri. Pemikiran beliau bukan sekadar teori, tetapi lahir daripada pengalaman dan renungan mendalam. Sekali pandangan ini dirangkumkan dalam sebuah karya kitab Ihya Ulumuddin yang menjadi rujukan sehingga hari ini. Imam Al-Ghazali atau dikenali dengan gelaran Hujatul Islam merupakan seorang ulama yang terkenal dalam bidang tasawuf dan pemikir besar Islam. Beliau juga berpengaruh dalam bidang akidah dan kerohanian. Beliau dilahirkan pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, wilayah Khurasan yang terletak di Iran. Kitab ini ditulis ketika Imam Al-Ghazali baru mencari hakikat kehidupan dan selepas beliau menunaikan ibadah haji. Kitab ini dibahagikan kepada 4 bahagian utama, yaitu yang pertama, Rubu' al-Ibadat yang membicarakan ibadah khasas, yang kedua, Rubu' al-Adat yang membicarakan amalan kehidupan seharian, yang ketiga, Rubu' al-Mulikat yang membicarakan penyakit hati, dan yang keempat, Rubu' al-Mujiyat yang membincangkan sifat-sifat terpuji. Dalam bahagian yang membincangkan kejiwaan, khususnya Al-Mulika dan Al-Mujiyat adalah proses pengujian jiwa berlaku dengan membuat sifat tercela dan menghiasi diri dengan sifat terpuji. Menurut Imam Al-Ghazali, jiwa atau nafs merupakan hakikat rohani manusia dan pusat kepada akhlak, ilmu dan amal. Ia bukan sekadar roh yang menghidupkan tubuh, tetapi unsur batin yang perlu dididik dan disucikan melalui ilmu, ibadah dan mujahadah. Imam Al-Ghazali membahagikan jiwa kepada 3 tahap. Yang pertama, nafsu amarah, iaitu jiwa yang mendorong kepada keburukan dan tunduk kepada hawa nafsu. Ini merupakan tahap jiwa yang paling rendah. Yang kedua, nafsu lawamah, iaitu jiwa yang sedar dan menyesali kesalahan, menanda berlakunya konflik antara nafsu dan iman serta proses mujahadah. Dan yang ketiga, nafsu mutmainnah, iaitu jiwa yang tenang, redha dan taat kepada Allah serta hampir kepadanya. Walaupun jiwa tidak dapat dilihat secara sahih, ia dapat dikenali melalui cara berfikir dan tingkah laku manusia, kerana akhlak adalah cerminan jiwa. Hubungan jiwa, akal dan tubuh ialah jiwa menentukan arah, akal membuat pertimbangan dan tubuh melaksanakan tindakan. Tanpa tazkiyah, jiwa mudah dikuasai nafsu walaupun berilmu. Kesimpulannya, kesempurnaan insan menurut Imam Al-Ghazali terletak pada jiwa yang bersih, akal yang dipandu wahyu dan tubuh yang taat kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, jiwa manusia terdiri daripada beberapa kekuatan utama, iaitu akal, kalbu, nafsu dan ruh yang saling berkait dalam membentuk tingkah laku manusia. Akal berperanan untuk berfikir, menilai dan memahami wahyu agar manusia dapat membezakan yang benar dan salah, berpandukan ilmu serta petunjuk Allah. Namun akal perlu dibimbing oleh wahyu dan kalbu yang bersih. Kalbu ialah raja yang mengawal seluruh badan. Jika kalbu baik, maka baiklah seluruh perbuatan. Kalbu juga menjadi tempat iman, niat dan keikhlasan. Nafsu pula merapungi keinginan dan emosi seperti syahwat dan qadar. Nafsu bukan sepenuhnya buruk, tetapi perlu dikawal dan ditarbiah agar selari dengan syariat. Manakala roh merupakan sumber kehidupan dan hubungan manusia dengan Allah serta pusat kesedaran rohani dan penerima hidayah. Hasil interaksi antara roh, kalbu, akal dan nafsu inilah yang melahirkan tindakan manusia. Bila semuanya seimbang, akan terhasil akhlak yang baik dan perbuatannya diridai Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, keseimbangan mental atau tawazun al-nas ialah keadaan harmoni antara akal, jiwa dan nafsu yang dipandu oleh iman serta takwa. Inilah asas ketenangan jiwa dan kunci kebahagiaan dunia serta akhirat. Apabila ketiga-tiga unsur seimbang, seseorang mampu menyesuaikan diri dengan cabaran hidup tanpa berlaku konflik dalaman yang merosakkan. Keseimbangan ini berdiri atas 5 asas. Yang pertama, akidah yang teguh, yakin dan redha dengan ketentuan Allah. Yang kedua, hati yang bersih, bebas daripada hasad, takabur dan cinta dunia. Yang ketiga, akhlak mulia seperti sabar, amanah dan dermawan. Yang keempat, hubungan sosial yang sihat dengan menjaga adab dan silaturahim. Yang kelima, bahagia dunia dan akhirat dengan mencapai ketenangan jiwa, iaitu nas al-mutmainnah. Untuk mencapainya, Al-Ghazali menekankan tazkiyatul an-nas melalui 2 jalan, iaitu mujahadah dan riyadah. Mujahadah al-nafs ialah usaha untuk melawan hawa nafsu dan membersihkan penyakit hati seperti hasad, marah, sombong dan cinta dunia.
Menurut Imam Al-Ghazali, setiap sifat tercela mesti dirawat dengan lawannya, seperti marah dengan sifat pemaaf dan sombong dengan tawaduk. Asas mujahadah itu bermula dengan muraqabah, iaitu kesedaran bahawa Allah sentiasa memerhati. Kesedaran ini menjadi benteng awal daripada melakukan dosa. Seterusnya, muhasabah, menilai diri sebelum atau selepas melakukan sesuatu supaya kita menjauhi maksiat dan perbaiki kelemahan. Akhirnya, mujahadah, melawan hawa nafsu secara berterusan. Ia adalah jihad terbesar kerana berlaku sepanjang hayat. Dengan mujahadah, jiwa kembali tenang dan seimbang. Riadah Umnas ialah usaha menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji setelah ia dibersihkan melalui mujahadah. Menurut Imam Al-Ghazali, riadah bermula dengan memantapkan keimanan, kerana iman ialah asas segala kebaikan dan ketenangan rohani. Seterusnya, ia dilakukan dengan mempertingkatkan ibadah, bukan hanya solat, puasa, zakat dan haji, tetapi menjadikan seluruh kehidupan sebagai ibadah kepada Allah. Al-Ghazali menekankan bahawa solat adalah tiang agama yang memelihara jiwa. Akhirnya, riadah mengajak kita menghiasi diri dengan sifat mahmudah seperti sabar, syukur dan tawakal, qanaah dan lain-lain. Sifat-sifat inilah yang akan membentuk akhlak mulia dan membawa kepada ketenangan dan kebahagiaan hakiki. Keseimbangan jiwa merupakan asas kepada kesihatan mental. Apabila akal, jiwa dan nafsu berada dalam keadaan harmoni dan dipandu oleh iman, seseorang mampu berfikir dengan waras, mengelola emosi dan bertindak secara berakhlak. Jiwa seimbang berfungsi sebagai kawalan dalaman yang mengawal marah, dengki, keresahan, sekaligus mencegah tekanan dan gangguan emosi. Sebaliknya, apabila jiwa dikuasai oleh penyakit hati, kesihatan mental akan terganggu. Menurut Imam Al-Ghazali, kesihatan mental bukan sekadar bebas daripada penyakit, tetapi merangkumi ketenangan batin, kekuatan rohani dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Kesimpulannya, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahawa ketenangan dan kesihatan mental tidak lahir secara luaran, tetapi bermula daripada keseimbangan jiwa. Melalui mujahadah dan tazkiyatul an-nafs, manusia membersihkan dan menghiasi jiwanya sehingga mencapai ketenangan yang hakiki.